maka dikata wayasan, mu anak orang, istilah itulah bahasa ya. Mu anak orang Hasan. Makna Tunku Paluh menggunakan istilah mu anak orang, itu adalah bahasa rohani ataupun bisyarah daripada hati menyatakan kamu sudah mengambil tariqah dengan orang, sedangkan mungkin Hasan tidak menceritakan kepada Tunku Paluh bahawa beliau dah ada tariqah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji-puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang dirahmati Allah, bertemu kembali di dalam galeri ulama dan aulia. Marilah sama-sama kita mencintai mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini saya akan bawa penonton-penonton kepada satu kisah murid bagi Tunku Paluh yang bernama Mukin Hasan. Marilah sama-sama kita mendengar. Mudah-mudahan boleh menjadi pengiktibaran kepada kita dan menjadi faedah sama-sama untuk kita dengarkan kisah beliau dengan Tunku Paluh dan karamat Tunku Paluh, karamah Tunku Paluh melihat nur, kasyaf Tunku Paluh melihatkan akan dalaman Mukin Hasan, seorang murid yang masyhur di Pahang. Mari sama-sama kita dengarkan. Kita melihat tempayan. Walaupun tempayan itu biasa, sebenarnya adalah luar biasa. Atharus salihin, yang disebutkan peninggalan para orang salihin, yang saya nakalkan keharusan untuk bertabaruk dengan peninggalan orang yang soleh. Saya nakalkan daripada kitab Tabaqatus Syafi'iyah Kubra, yang mana diceritakan bahawasanya Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, beliau diceritakan bahawa pernah pergi ke sahah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala alaihi wa ridwanuh. Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah seorang hafiz dalam matan hadis, ratusan ribu matnan wasanadan, mengingati hadis. Bukan ulama-ulama yang biasa, bahkan ulama yang luar biasa. Apa yang cerita yang boleh kita mengambil istifadah ataupun iktibar, yang mana beliau pergi ke Dimashq di Syam mencari sahah tempat Imam An-Nawawi, sahah Imam Nawawi membacakan akan hadis. Maka ditunjuk oleh murid bagi Nawawi, wahai Syekh, di sinilah tempat Imam Nawawi duduk. Maka Imam At-Tajuddin As-Subki rahimahullah tidak semena-mena menjatuhkan kepalanya, meletakkan kepalanya ke lantai. Lalu Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah melesek-lesekkan pipi yang mulia itu ke atas lantai tempat Imam An-Nawawi duduk. Maka dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah menyebut Imam Subki meletakkan pipinya, melesekkan pipinya di lantai. Ini membuktikan tabaruk, mengambil barakah bi atharus salihin. Imam Tajuddin As-Subki mengambil barakah daripada tempat duduk Imam An-Nawawi rahimahullah. Waktu itu Imam Nawawi sudah pergi, Imam Nawawi sudah wafat, tapi tempat duduknya masih diambil barakah oleh siapa? Imamul Kabir, iaitu Tajuddin As-Subki rahimahullah. Beliau alim yang alamah kibar min kibar ulama, sanggup mengambil barakah daripada tempat duduk Imam An-Nawawi. Mengapakah kita yang jauh, yang penuh dengan dosa dan bukan daripada kalangan ulama, tidak ingin mengambil barakah daripada para ulama dan aulia? Inilah yang disebutkan keharusan. Bahkan boleh kita mengambil barakah daripada asharus salihin, bukan adalah daripada yang disebutkan oleh setengah
bahawasanya syirik dan juga bid'ah. Saya kembali kepada cerita saya tadi, iaitu mengenai dengan cerita tempayan yang dimiliki oleh dimiliki oleh Mungkin Hasan. Mungkin Hasan adalah antara murid Tunku Paluh. Diceritakan Mungkin Hasan ini pernah berbai'ah, sudah mengambil tariqah Naqsyabandiyah dengan Tok Syekh Ma'arif Langkat. Beliau pernah dan sudah mengambil tariqah dengan Tok Syekh Ma'arif Langkat. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bertemu dengan Tunku Paluh. Maka tergerak di hati ingin mengambil tariqah yang lain. Maka dengan bisyarah, dengan kasyaf Tunku Paluh, apabila diminta oleh Mungkin Hasan akan tariqah, maka dikata, "Wahai Hasan, mu anak orang," istilah itulah bahasa ya. "Mu anak orang Hasan." Maknanya Tunku Paluh menggunakan istilah mu anak orang. Itu adalah bahasa rohani ataupun bisyarah daripada hati, menyatakan kamu sudah mengambil tariqah dengan orang. Sedangkan Mungkin Hasan tidak menceritakan kepada Tunku Paluh bahawa beliau dah ada tariqah yang lain. Ini bisyarah yang guru melihat nur, ittaqu firasyatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah, memandang dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kamu ingin juga Mungkin Hasan, kalau kamu ingin juga berbai'ah, ambil tariqah dengan aku, nanti dulu aku akan bertemu dengan guru kamu di Langkat. InsyaAllah bila guru kamu izin, kamu boleh berbai'ah dengan aku. Tidak begitu lama masa, lebih kurang sebulan, 2 bulan begitulah, atau seminggu 2 begitulah, daripada beberapa riwayat menceritakan, daripada lisan menceritakan, Tunku Paluh bertemulah dengan Mungkin Hasan. "San," dikatakan oleh Tunku Paluh, "kamu boleh dah berbai'ah dengan aku. Aku telah bertemu dengan guru kamu di Langkat." Sedangkan dicerita, Tunku Paluh tak keluar pun daripada negeri. Tunku Paluh tak keluar daripada Terengganu, duduk di Paluh saja. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana perhubungan ini yang jauh daripada Terengganu pergi ke Langkat, iaitu di Indonesia sana. Inilah perhubungan rohani para ulama dan para awliya illah. Maka apabila keadaan begitu, diceritakan apabila Mungkin Hasan balik ke Pahang, maka bertemulah beliau dengan tok guru beliau di Kuala Pahang, di Pekan. Maka ditanyakan, dia bertemu, "Wahai Hasan," kata guru beliau iaitu Tok Syekh Ma'arif Langkat, "Tunku Paluh dah bertemu dengan aku di Masjid Langkat ni. Maka beliau minta izin supaya kamu berbai'ah dengan dia." Maka aku izinkan. Maka bolehlah kamu berbai'ah dengan Tunku Paluh. Begitu halus, begitu adabnya dahulu tentang mengambil bai'ah tariqah di sini. Maka yang kita lihat dari tempayan tadi adalah milik Mungkin Hasan, yang mana sanad yang saya ambil, hubungannya Mungkin Hasan adalah moyang kami, iaitu Mungkin Hasan anaknya adalah Taib adalah Sulaiman. Dan salah cerita ini, lisan ini yang kami ambil adalah sahih daripada mulut nenek moyang kami. Di situlah sedikit bingkisan yang dapat saya kongsikan di sini untuk menyatakan supaya kita mencintai para ulama, mencintai para awliya, mencintai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.